Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 akan membuat simulasi berkenaan pengesanan kanak-kanak berkeperluan khas iaitu autism. Autism Spectrum Disorder atau lebih dikenali sebagai autism adalah satu masalah perkembangan bahasa. Autism Spectrum Disorder mempunyai dua ciri-ciri utama iaitu kriteria A dan kriteria B. Kriteria A merupakan masalah di mana kanak-kanak mempunyai kesukaran yang kekal atau berpanjangan dalam komunikasi sosial dan interaksi sosial. Manakala kriteria B pula ialah kanak-kanak yang mempunyai pola atau tingkah laku yang berulang dan terhad. Bagi mengesan kanak-kanak yang mempunyai masalah autism ini, hendaklah menunjukkan kesemua bagi kriteria A dan 2 daripada 4 kriteria B. Simptom A1 berkenaan dengan emosi sosial. Contohnya, kanak-kanak autism biasanya tidak merespon apabila orang memanggil namanya dan tidak berkongsi minat, emosi dengan orang lain. Simptom bagi A2 pula ialah berkenaan dengan tingkah laku bukan lisan. Contohnya, kanak-kanak tidak membuat eye contact apabila bercakap. Simptom A3 pula berkenaan dengan membina atau mengekalkan hubungan. Contoh simptom A3 adalah tidak berminat dengan orang lain termasuklah berkawan. Bagi kriteria B pula ialah kanak-kanak mempunyai pola atau tingkah laku yang berulang dan terhad. Simptom bagi B1 ialah tentang atypical speech movement and play, di mana kanak-kanak ini mempunyai pergerakan tangan yang berulang serta penggunaan objek secara berulang. Selain itu, kanak-kanak ini juga mempunyai pemikiran yang rigid iaitu semua perkara akan diambil serius. Simptom B3 pula ialah tentang minat. Kanak-kanak itu boleh mempunyai minat yang terhad ataupun minat yang berlebihan iaitu obses. Simptom terakhir iaitu B4 merupakan atypical sensory behavior. Kanak-kanak autism ini biasanya mempunyai hyperreactivity iaitu sangat sensitif atau hyporeactivity iaitu langsung tidak sensitif. Video ini akan diteruskan lagi dengan simulasi aktiviti pengesanan masalah bagi kanak-kanak yang menghidap autisme. Dalam simulasi ini, Ayuni akan memainkan peranan sebagai pendidik, Sofia akan memainkan peranan sebagai kanak-kanak yang normal dan Amira akan memainkan peranan sebagai kanak-kanak yang menghidap masalah autisme. Tanpa membuang masa, jom kita saksikan sama-sama. Okey, hai murid-murid. Hai cikgu. Hai. Sofia sihat ke hari ni? Sihat. Amira. Amira happy ke pergi sekolah hari ni? Situasi yang pertama menunjukkan kelakuan Amira yang tidak ingin melakukan kontak mata dengan pendidik itu sendiri. Satu simptom autisme yang kita dapat kesan dalam situasi ini ialah ketiadaan kontak mata iaitu eye contact antara pendidik dengan kanak-kanak itu sendiri. Sebut sama-sama. M-I-M-R-A-H-R-A. Situasi yang berikutnya menunjukkan pendidik yang sedang menjalankan aktiviti berkumpulan dengan kanak-kanak di dalam kelas. Seperti yang kita dapat lihat dalam simulasi tersebut, Amira kelihatan tidak ingin ataupun tidak menunjukkan sebarang minat untuk melibatkan diri dalam aktiviti berkumpulan tersebut. Simptom autisme yang kita boleh kesan dalam situasi ini termasuklah sikap kanak-kanak autisme yang tidak ingin melibatkan diri dengan orang lain ataupun apa jua aktiviti yang melibatkan kehadiran orang lain. Tak apa, kena cari objek lain dulu. Kita dapat melihat gelagat Amira yang kelihatan taksub dan juga obses terhadap gambar kapal terbang yang telah ditunjukkan oleh pendidik dalam permainan tersebut. Simptom yang kita dapat lihat dalam aktiviti ini ialah sikap kanak-kanak tersebut yang obses dan juga terlalu taksub terhadap sesuatu perkara yang menarik perhatiannya. Cuba penonton perhatikan situasi tersebut. Dalam situasi ini, kita dapat memerhatikan gelagat Amira yang sentiasa menepuk-nepuk tangannya secara berulang-ulang kali sepanjang berada di dalam kelas tersebut. Salah satu simptom autisme kanak-kanak yang lain ialah termasuklah kelakuan kanak-kanak tersebut yang sentiasa dilakukan secara berulang-ulang kali seperti mana Amira menepuk tangannya secara berulang-ulang. Nak tahu? Betul je teacher. Tak tahu. Dalam situasi ini, simptom autisme yang kita dapat kesan ialah sikap kanak-kanak yang tidak ingin berkongsi emosi yang sedang dialami oleh mereka dengan orang lain. Fatimah, cikgu panggil. Berikut merupakan situasi yang terakhir dalam aktiviti simulasi ini.
Dalam situasi ini, kita dapat melihat mereka yang memberikan tindak balas yang berlebihan apabila disentuh oleh orang lain atau dalam istilah lainnya, hyperreactivity. Pertama, memastikan perabot yang digunakan di sekitar kawasan aktiviti simulasi berada dalam keadaan yang selamat. Hal ini penting agar kita dapat mengurangkan risiko kecederaan yang berlaku kepada kanak-kanak ketika aktiviti simulasi dijalankan. Kedua, penggunaan peralatan yang sesuai untuk aktiviti simulasi yang dijalankan bersama-sama kanak-kanak. Contohnya, dalam aktiviti simulasi yang kami telah jalankan, kami telah menggunakan peralatan yang melibatkan platform digital seperti komputer dan juga aplikasi digital untuk membina permainan iaitu Wordwall. Pertama, kita dapat mengesan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini menerusi aktiviti simulasi yang telah dijalankan iaitu masalah autisme. Kedua, masyarakat dapat dikenalkan kepada simptom-simptom yang berkemungkinan dihadapi oleh kanak-kanak autisme. Yang ketiga, iaitu terakhir, masyarakat dapat dikenalkan kepada aktiviti simulasi ringkas yang dapat dilakukan untuk mengesan masalah kanak-kanak autisme. Kesimpulannya, kehadiran golongan yang berkeperluan khas ini bukanlah lagi sesuatu yang asing dalam dunia kini. Hilangkan sikap judgemental, jangan sesekali sisihkan mereka. Akhir kata, terima kasih kerana sudi mengikuti aktiviti simulasi pengesanan masalah kanak-kanak.